Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? So, bertemu lagi kita dalam video PDPC saya yang seterusnya. So, ingat balik tak topik yang kita dah buat sebelum ni? Maksudnya yang sebelum cuti sekolah hari tu. So, kita dah tengok daripada bab 1 sampailah bab last kali, iaitu ungkapan algebra. Baik, saya explain apa yang awak dah buat dulu dalam last topik hari tu, dalam bab 5 ungkapan algebra. So ungkapan algebra ni dia dalam bentuk ungkapan dan dalam kita nak membina ungkapan algebra ni, dia mesti ada syarat. Okey, dia mesti ada pekali, dia mesti ada pemboleh ubah dan dia mesti ada nombor. Okey, dalam kehidupan kita seharian mungkin kita akan berjumpa dengan sesuatu yang kita tak boleh nak tahu dia punya jumlah, kita tak boleh tahu tentang satu-satu kuantiti. Kadang-kadang kita pakai agak-agak saja, ataupun kita anggapkan tadi beli 2 kilo mangga, saya bayar RM30. So nilai 1 kilo mangga tu kita tak tahu. So bila tak tahu, kita akan gantikan dia dalam bentuk pemboleh ubah. So untuk topik kita ungkapan algebra dan seterusnya, kita akan bermain dengan pemboleh ubah ni. Okey, itu pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni maksudnya sesuatu yang kita tak tahu. Dan biasanya kita akan gantikan dia dengan any huruf A sampai Z. Okey, terpulang kepada situasi. Mesti ada pekali. Pekali ni maksudnya yang kita darabkan. Okey, contohnya kita buat 4Y. So 4 ini adalah pekali, Y ini adalah pemboleh ubah. Kalau dia buat Y saja, maksud Y saja, Y ini memang pemboleh ubah, tapi sebenarnya pekali dia ada. Okey, jangan pula tak ada kata pekali. So pekali dia sebenarnya 1. Tapi pekali 1 kita tak buat, sebab 1 darab pemboleh ubah, dia akan mesti dapat pemboleh ubah tu juga. So 1 ni kita tak letak. Tapi awak kena ingat, kalau dia huruf saja, kalau dia pemboleh ubah saja, dia sebenarnya ada pekali dia sebanyak 1. Okey, kemudian nombor ni melibatkan operasi, ada operasi dan ada nombor bulat. Dia tak melibatkan pecahan ataupun melibatkan perpuluhan. So dia melibatkan nombor bulat. Okey, itu untuk ungkapan. Okey, so kita akan bergerak kepada bab seterusnya, kesinambungan daripada apa yang awak belajar dalam ungkapan algebra. So tajuk dia adalah persamaan linear. Nama dia pun dah persamaan. So bila persamaan ni biasa kita dikaitkan dengan simbol sama dengan, tu maksud persamaan. Linear ni maksudnya dia melibatkan pemboleh ubah tapi kuasanya 1. Contohnya Y kuasa 1. Tapi 1 saya kata dalam ungkapan, dalam pemboleh ubah kita tak tulis. So kita tahulah kalau dia Y saja, maksudnya pekalinya 1, pemboleh ubahnya juga 1. Berbeza dengan ungkapan. Ungkapan dia pemboleh ubah dia yang kita buat sebelum ni, ada yang kuasa 2, ada yang X kuasa 4, yang kita buat operasi tambah, darab, tolak, bahagi tu, dia melibatkan kuasa yang berbeza. Okey, dan bila kita nak cari sebutan serupa dalam ungkapan, yang kita tengok adalah pemboleh ubah dan kuasanya mesti sama. Itu baru kita panggil sebutan serupa. Tapi dalam persamaan, dia tidak melibatkan kuasa yang lain daripada kuasa 1. Dia sebenarnya mudahlah. Cuma nanti bila kita nak pergi kepada melibatkan dua persamaan secara serentak, itu yang mungkin sukar, sebab dia memerlukan ada beberapa kaedah. So macam ni yang awak kena faham, persamaan itu dia ada sama dengan. Beza dengan ungkapan tu dia tak ada sama dengan, dia ungkapan saja. Contohnya macam X tambah 4. Ini kita panggil dia ungkapan, dia tak ada sama dengan. Tapi bila persamaan, dia akan jadi beginilah. Saya ambil contoh tadi, Y tambah 4 sama dengan 2 misalnya. So dia ada sama dengan, kita tengok Y ni kuasanya 1. Dia bukan Y kuasa 2 ataupun Y kuasa 3. Kalau Y kuasa 2, Y kuasa 3, dia bukan persamaan linear. Okey, persamaan linear maksudnya kuasanya mesti 1 ni. Pemboleh ubah mesti 1. Maksudnya kita tak payah tulis
Kita hanya nampak huruf saja. Huruf ni maksudnya kita tahulah dia sebenarnya kuasa 1 dan pekalinya juga 1. Okey, tapi syarat untuk persamaan linear, pekalinya tak semestinya 1 Mungkin dia akan dapat 4A tambah 3 sama dengan 2 misalnya. So, pekalinya 4. Tapi pemboleh ubah dia still lagi kuasa 1. Itu adalah persamaan. Soalan B. 10P tolak 5 sama dengan negatif 3. You kena ingat topik-topik kita selepas ni, kita akan kekal dengan nombor positif, nombor negatif. So, tengok kat sini 10P. Betul ada sama dengan. Next, pemboleh ubahnya ada berapa? Hanya ada 1. So, dia adalah persamaan linear 1 pemboleh ubah. So, ni adalah dia. Okay, next, tengok yang C. 5XY tambah 1 sama dengan 5. So, ada persamaan. Tapi, kita tengok di sini ada X dan Y. So, bila ada dua pemboleh ubah, dia bukan persamaan linear 1 pemboleh ubah. So, senang je kita nak kenal pasti. Dia 1 pemboleh ubah ke? Dia bukan. First, tengok dia mesti ada sama dengan. Dia bukan ungkapan. Next, kita tengok kuasanya semua 1. Okey, next tengok kalau ada 2 sahaja pemboleh ubah, dia bukan persamaan linear 1 pemboleh ubah. Okey, next terusnya kita akan pergi kepada macam mana nak bina persamaan linear melibatkan situasi. Kita buat sebelum ni ungkapan pun sama sebab kita bina ungkapan berdasarkan situasi juga. So lebih kurang sama, cuma bezanya yang ni dia ada sama dengan. Beza yang ungkapan awak buat dalam bentuk situasi itu dia tidak melibatkan persamaan. Itu sahaja yang membezakan antara bina ungkapan dengan bina persamaan linear berdasarkan kepada situasi soalan. Sebagai contoh kita tengok kat sini, Ali membayar sebanyak RM11 bagi jumlah 6 kotak minuman berharga RM-Y. So, dia letak kat sini RM-Y. So, inilah yang kita tak tahu berapa. Okey, dan 2 pack biskut berharga RM2. So, pack biskut tu, kita dah tahu dah nilainya RM2. Yang kita tak tahu adalah 6 kotak minuman yang berharga Y ni. Okey, tapi dia bayar semua sekali adalah RM11. So, ni duit yang dia bayar. Okey, kita tukar dalam bentuk persamaan. So, yang ni adalah untuk sama dengan last sekali. Sebab dia bayar. Dia bayar RM11. Kenapa dia bayar RM11? Sebab dia kata jumlah bagi 6 kotak minuman. Tak tahu. So, 6 ni perkali dia. Y ini adalah pemboleh ubah. So, kita buat 6Y jumlah. Perkataan jumlah itu merujuk kepada operasi tambah. Berapa ringgit untuk biskut? 2. Berapa dibayar? RM11. So, maksudnya kat sini, dia ada pemboleh ubah. 1 saja pemboleh ubah. Next, dia ada persamaan kat situ. Dia ada sama dengan. Itu adalah macam mana kita nak bina persamaan linear dalam bentuk situasi. Yang paling senang mungkin soalan dia kata, hasil tolak Y dengan 5 bersamaan 10. Hasil tolak kita tahu ataupun dia kata beza antara Y dengan 5 sama dengan 6. So kita tahulah dia punya persamaan dia Y tolak 5 sama dengan 6. Dia kata beza. Beza tu tolak lah. Ataupun dia dah terang dia kata tolak antara Y dengan 5 bersamaan 6. Itu dalam bentuk yang mudah lah. Macam ni, dia banyak sikit dalam bentuk situasi yang panjang. So, macam mana nak bina? Maksudnya jumlah besar tu mesti berada sebagai sama dengan. Dan tengok mana yang tidak diketahui yang digantikan dengan pemboleh ubah. Dan tengok perkali dia juga. Kemudian, tengok perkataan itu untuk kita menentukan operasinya, tambah, tolak ataupun sebagainya. Itu cara macam mana nak bina. Okey, next yang ketiga sebab hari ni kita nak buat 3 benda.
Tadi yang pertama kita nak tengok apa dia persamaan linear satu pemboleh ubah. Kemudian kita dah buat juga situasi, macam mana kita nak selesaikan situasi, buat persamaan linear dalam bentuk situasi. Dan yang ketiga ini adalah untuk kita cuba selesaikan persamaan dalam satu pemboleh ubah. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah melibatkan satu saja. So dalam kita nak selesaikan yang persamaan linear satu pemboleh ubah, dia melibatkan 3 kaedah. Okey, kaedah cuba jaya, cuba dan berjaya. Kalau tak berjaya, cuba lagi. Itu maksud dia. Kesamaan, so kita akan buat kesamaan dengan nombor. Dan yang ketiga adalah patah balik. Kalau dalam bahasa buku dia buat pematah balikan. So ingat je lah patah balik. Patah balik. So senang. Nama saja mungkin berbeza, tapi kaedah tu awak biasa buat. Dalam tiga-tiga kaedah ni, saya nak awak fokus kepada kaedah patah balik ni saja. Okey, macam kita cari faktor kan, faktor dengan gandaan. So saya kata walaupun dia ada 3 kaedah, kita konsentrate untuk exam satu kaedah saja yang biasa kita buat, yang mudah untuk awak buat dan mudah untuk kita dapat jawapan. So patah balik ni kita dah buat dah dulu masa kita buat ungkapan. Okey, macam mana kita nak cari nilai ungkapan yang kita boleh selesaikan. Maksudnya bila patah balik tu maksudnya kalau sebelum ni operasinya tolak, bila bawa ke seberang dia akan jadi tambah. Kalau sebelum ni operasi dia darab, bila bawa ke seberang dia akan jadi bahagi. Itu masuk patah balik. Patah balik tu kita bawa dia ke seberang sana. So bila bawa ke seberang, maksudnya operasinya kena ubah. Nombor dia jangan ubah tapi operasinya yang kita kena ubah. So kita tengok macam mana nak selesaikan persamaan linear yang ni. Dia bagi 5A tolak 15 sama dengan 5. So kita akan kumpulkan yang nombor dengan nombor. Sebab nombor tak boleh campur, dia tak boleh selesai kalau dia berurusan dengan yang ada perkali dan pemboleh ubah. So dia tak boleh selesai. So kita akan selesaikan ikut geng dia. So ikut geng dia maksudnya yang nombor ni kita akan bawa ke seberang. Sebab dia akan bertemu dengan nombor juga. So kita kekalkan kat sini 5A. Okay. Next sama dengan tulis balik 5. Tulis je balik yang lepas sama dengan tu. Yang kita ubah ni yang kita bawa ke seberang. So operasi tolak bawa ke seberang dia akan jadi tambah 15. Okay. So masih lagi 5A. 5 tambah 15 20. Okay. Sekarang kita nak cari A ni. Nilai A ni. So 5 ni kena ingat 5 ni perkali. So bila bawa ke seberang dia akan jadi perkali tu maksudnya darab lah. Kali. Darab. So bila bawa ke seberang dia akan jadi bahagi. So yang kita nak cari adalah pemboleh ubah ni. A. So 5 akan bawa ke seberang. Ni 20. So perkali jadi ke sana dia akan jadi bahagi 5. So A sama dengan 20 bahagi 5 sama dengan 4. Okay. Dapat So kita pergi kepada contoh yang kedua. Okay, saya slow sikit So yang dia nak cari adalah ni. Yang ada pemboleh ubah. So dia akan tulis balik 3R sama dengan copy balik je. Nombor selepas sama dengan jangan ubah, copy saja. Negatif 3. Okay, next yang 9 ini yang kita akan bawa ke seberang. 9 awak tengok tanda dia apa sebelum ni? Tambah. Bila bawa ke seberang dia akan jadi tolak 9. Okey, 3R sama dengan negatif dengan negatif. Saya kata bila berjumpa tolak dengan tolak dia akan jadi tambah. Tekan kalkulator saja. Dapat berapa? Umpamanya macam 3 tambah 9. 3 tambah 9 adalah 12. So jawapan kita masih lagi negatif. Okey, next. Yang kita nak cari adalah R ini pemboleh ubah. So R sama dengan negatif 12. 3 perkali bawa ke seberang lagi, dia akan jadi bahagi 3. So, R sama dengan 12 bahagi 3, 4. Ada tanda negatif. So, jawapan kita adalah negatif 4. Kena jaga-jaga. Saya kata bila melibatkan nombor positif negatif. So, kalau jawapan kita negatif, mesti letakkan tanda negatif. Kalau jawapan kita positif, tak payah letak tambah. So, kita tahu tak ada tambah itu adalah positif. Okey, jelas
Okey, itu saja untuk hari ini. Yang awak dah belajar adalah kita nak tengok dia adalah persamaan linear ataupun bukan. Next, yang kedua, kita bina persamaan linear dalam bentuk situasi. Dan yang ketiga, kita selesaikan persamaan linear satu pemboleh ubah. Walaupun dia ada 3 kaedah, saya konsentrate kepada satu kaedah ini saja, iaitu patah balik. Patah balik maksudnya operasi yang sebelum ini bila kita bawa ke seberang, dia akan jadi berlainan, berlawanan. Kalau tolak, lawannya tambah. Kalau sebelum ni tambah, dia akan jadi tolak. Kalau sebelum ni darab, dia akan jadi bahagi. Begitulah seterusnya. Okey.